Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hairina binti Muhammad Jiza daripada kelas Pengajian Islam dan Teknologi Maklumat. Nombor matrik saya 058778 dan saya akan membentangkan tajuk pengumpulan Al-Quran. Maksud pengumpulan Al-Quran ialah ulama berbeza pendapat tentang pengertian pengumpulan. Yang pertama bermaksud menghafal di dalam hati, iaitu menggerak-gerakkan kedua bibir dan lidahnya untuk membaca Al-Quran. Dan yang kedua ialah pengumpulan bermaksud penulisan Al-Quran, iaitu memisahkan atau menetapkan ayat-ayat dan surah-surah dalam lembaran yang terkumpul yang menghimpunkan semua surah. Dan Al-Quran ada 3 zaman, iaitu zaman Rasulullah SAW. Yang pertama ialah zaman Rasulullah SAW, iaitu kaedah yang pertama ialah menghafal. Nabi Muhammad SAW menghafaz semua wahyu dan ayat yang diturunkan kepadanya daripada Allah Subhanahu wa Taala. Al-Quran disampaikan melalui 2 kaedah, iaitu bacaan khutbah dan bacaan dalam solat. Para sahabat juga turut menghafaz Al-Quran di dalam hati. Dan kaedah yang kedua ialah menulis. Para sahabat menulis ayat-ayat yang dihafaz di atas pelepah tamar, kulit binatang, tulang-tulang, batu dan kepingan-kepingan kayu. Mereka tidak dibenarkan untuk menulis hadis kerana ditakuti bercampur aduk dengan Al-Quran. Penulisan Al-Quran yang ditulis oleh para penulis wahyu dengan arahan dan panduan daripada baginda sendiri disimpan di rumahnya. Zaman Abu Bakar As-Siddiq. Tujuan pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ialah kerana bagi mempelihara ayat-ayat Al-Quran kerana banyak kematian yang berlaku yang meragut nyawa penghafaz Al-Quran dalam peperangan Al-Yamamah. Sayyidina Umar Al-Khattab mencadangkan agar Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Sayyidina Abu Bakar mengarahkan Zaid bin Sabit supaya mengetuai pengumpulan Al-Quran dan dibantu oleh Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab dan Uthman bin Affan. Mushaf tersebut mengandungi semua ayat Al-Quran dan sama ada dinaskah ataupun tidak dinaskahkan. Al-Quran dikumpulkan hasil daripada usaha yang disepakati oleh jumhur ulama tentang kesahihannya. Zaman Uthman bin Affan, empayar Islam semakin berkembang luas dan para sahabat dihantar ke negara Islam untuk mengajar Al-Quran dengan mengikut bacaan mereka sendiri. Kemudian timbul pula perselisihan pendapat terhadap kaedah pembacaan menyebabkan berlaku perpecahan umat Islam. Abu Huzaifah tidak menyenangi keadaan tersebut dan mencadangkan kepada Sayyidina Uthman untuk menyelamatkan umat Islam sebelum pertelingkahan terhadap Al-Quran semakin merebak seperti mana pertelingkahan yang berlaku antara Yahudi dan Nasrani. Sayyidina Uthman memerintahkan beberapa sahabat untuk menyalin semula 6 naskah Al-Quran dan cara bacaan yang telah dipersetujui oleh 12 sahabat. Dikenali sebagai Mushaf Uthmani. Perbezaan pengumpulan Al-Quran. Pada zaman Rasulullah SAW ialah untuk menjaga Al-Quran supaya tidak hilang dari ingatan, dan yang kedua ditulis pada pelepah tamar, kulit binatang, kayu, tulang-tulang dan batu. Abu Bakar Siddiq mengumpul ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Ayat-ayat dan surah-surah dikumpulkan menjadi satu lembaran disusun mengikut tertib. Zaman Uthman bin Affan pula menghapuskan perselisihan faham antara umat Islam tentang cara pembacaan Al-Quran, dan surah-surah dan ayat-ayat disusun semula dengan satu pembacaan yang disepakati oleh 12 sahabat dan menjadikannya satu mushaf yang baru. Sekian, terima kasih.